Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan al-munada. Apa itu al-munada? Yang bermaksud panggilan. Maksudnya kita memanggil seseorang. Seperti contoh yang biasa kita sebut, hai cikgu. Okey, di manakah al-munada? Cikgu adalah al-munada kerana ada perkataan hai di sebelumnya. Ataupun hai Ahmad. Okey, di manakah al-munada? Okey, munada adalah Ahmad kerana sebelum Ahmad ada perkataan hai. Okey, lagi sebagai contoh, hai Fatimah. Okey, Fatimah sebagai al-munada sebab sebelum Fatimah ada perkataan hai. Ataupun dalam ucapan contohnya, wahai murid-muridku. Baiklah, murid-muridku adalah menjadi al-munada kerana sebelum murid-murid ada perkataan wahai. Selain itu, wahai kawan-kawanku. Okey, jadi kawan-kawanku adalah al-munada kerana sebelum perkataan kawanku ada perkataan wahai. Okey, baiklah. Okey, wahai dalam bahasa Arab adalah ya. Ya, iaitu bermaksud wahai. Kita lihat kepada contoh yang pertama, ya tullabal ilmi. Wahai pelajar-pelajar lelaki yang berilmu. Okey. Tullab adalah al-munada kerana sebelum at-tullab ada perkataan ya. Ya bermaksud wahai. Okay, jadi ya ni adalah harfun nida. Okay, ayat seru. Wahai. Jadi selepas perkataan wahai ataupun ya adalah isim. Okay, adalah nama. Okay, isim itulah yang menjadi al-munada. Okay, sebagai contoh lain, yang kedua, ya at-tullabul a'izza'u bermaksud wahai pelajar-pelajarku yang dikasihi. Okey, di manakah al-munada? Okey, sudah tentu at-tullabu menjadi al-munada kerana sebelum perkataan at-tullab ada perkataan ya, iaitu wahai. Okey, jadi dengan ringkasnya kita dapat mengenal al-munada mesti terletak selepas perkataan ataupun terletak selepas perkataan ya, iaitu harfun nida. Okey, jadi bila kita tengok sesuatu ayat tu, kita kenallah di manakah al-munada. Al-munada, lagi sekali saya ulang, al-munada terletak selepas perkataan ya, iaitu wahai. Jadi ditujukan kepada seseorang, wahai ibuku, wahai kawanku. Jadi kawanku tu menjadi al-munada. Okey, jadi wahai ibuku, ibuku adalah menjadi al-munada lah. Kerana sebelumnya ada perkataan wahai ataupun dalam bahasa Arabnya adalah ya. Baiklah, kita sambung kepada maksud al-munada, iaitu wa ismun yaqa'u ba'da harfin min ahrufin nida. Maksudnya nama yang terletak selepas huruf nida. Macam kita belajar di awal tadilah. Okay, huruf nida ni ada beberapa ni lah, seperti ya, ayya, tanda alif yang ada tanda panjang tu, ataupun haya, aya, wa. Okey, ini antaranya lah panggilan. Okey, panggilan atau kita nak menyeru seseorang tu. Baiklah, contohnya mislu ya Muhammad. Wahai Muhammad. Okey, Muhammad adalah al-munada kerana
Muhammad ni terletak selepas ya. Okey, baiklah, kita akan sambung kepada jenis-jenis al-munada. Terdapat 3 jenis yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama al-munada al-mufrad, yang mana di dalam ayat tersebut mempunyai satu sahaja kata nama, iaitu kata nama tunggal lah. Okey, seperti contoh, ya Muhammadun, wahai Muhammad. Okey, Muhammad adalah menunjukkan isim ataupun nama. Ada satu sahaja di situ. Jadi kita panggil dia al-munada al-mufrad. Yang kedua, ya Muhammadani, wahai 2 orang Muhammad. Okey, maksudnya kata nama di situ ada satu. Okey, jadi ya Muhammaduna, wahai 3 orang Muhammad. Maksudnya kata nama di situ ada satu sahaja. Jadi kita gelar ini adalah al-munada al-mufrad. Okey, seterusnya jenis yang kedua adalah al-munada al-mudhaf, yang mana mempunyai 2 kata nama yang telah menjadi satu erti. Okey, seperti contoh, ya talibal ilmi ijtahid. Okey, dalam ayat tersebut selepas ayat seru mempunyai 2 nama ataupun 2 isim. 2 ismu di situ, iaitu talibah dan al-almi. Kenapa ada 2? Okey, 2 kata nama ni telah dirangkumkan menjadi satu makna, iaitu talibal ilmi bermaksud seorang pelajar lelaki yang berilmu. Jadi dia mempunyai satu maksud yang samalah, yang merangkumi satu maksud. Jadi digelar al-munada al-mudhaf. Jadi ya talibal ilmi, ya adalah harfu nida, talibal ilmi adalah al-munada. Kita akan cantumkannya terus. Okey, baiklah, seterusnya yang kedua, ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Okey, ada 2 kata nama di situ, iaitu Rabbah dan Al-Alamin. Jadi kita ambil dua-dua nama tersebut, kita gabungkan kerana mempunyai satu maksud. Jadi ini akan digelar al-munada al-mudhaf. Okey, baiklah, seterusnya jenis yang ketiga adalah al-munada asy-syabihu bil mudhaf, yang bermaksud dua kata nama. Okey, dalam ayat tersebut mempunyai 2 kata nama, dan kata nama yang kedua merupakan penyempurna bagi pengertian kata nama yang pertama. Sebagai contoh, ya warisan ilman, maksudnya wahai pewaris ilmu. Jadi warisan adalah ismu, ilman pun adalah ismu, dua-dua nama. Jadi kita gabungkan 2 nama ini akan menjadi satu maksud juga. Cuma kata nama yang kedua akan melengkapkan lagi makna yang pertama. Warisan ilman, pewaris yang berilmu. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam jenis al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Sebagai contoh yang kedua, ya dariban ilman, wahai pemukul Zaid. Okey, Zaid ni telah dipukul oleh si pemukul. Jadi dariban adalah pemukul, adalah ismulah nama. Zaidan pun ismu. Jadi ada 2 ismu di sini, dan isim yang kedua ni akan melengkapkan lagi maksud isim yang pertama. Jadi 2 kata nama ini bila dirangkumkan, okey, jadi inilah termasuk dalam al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Okey, ini adalah contoh jenis-jenis al-munada, iaitu al-munada al-mufrad, al-munada al-mudhaf dan juga al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Baiklah, kita sambung kepada ahkamuhu, hukum-hukum al-munada. Okey, ada 2 hukum di sini. Okey, seperti kita pelajari tadi, al-munada al-mufrad yang ini, kita pelajari tadi ni mempunyai hukum. Okey, apakah hukumnya? Iaitu mabni bid dhammah. Maksudnya tandanya berbaris hadapan, seperti Muhammadun, okey, du ni berbaris hadapan. Seterusnya bil alif. Okey, ada mufrad bil alif, okey, ditambah alif tengah-tengah. Contohnya talibatani, 2 orang pelajar perempuan. Okay, macam kita belajar tadi, Muhammadani, 2 orang Muhammad. Okay, ini adalah inilah bil alif, dimasukkan alif. Okay, seterusnya bil waw. Okay, ada dimasukkan tanda waw pula. Contohnya ya mu'minuna. Okay, wahai orang-orang yang beriman. Seperti contoh kita baca tadi, ya Muhammaduna. Okay, ditambah waw untuk menunjukkan 3 orang Muhammad di situ. Okay, jadi ini adalah hukum bagi al-munada al-mufrad. Okay, kita lihat pada hukum al-munada al-mudhaf dan hukum al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Okey, yang kita pelajari tadi inilah
Al-munada al-mudhaf dan al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Okey, ada hukum di sini. Hukum bagi al-munada al-mudhaf. Okey, sebagaimana kita belajar tadi. Okey, contohnya ya nurul ain. Okey, berbaris atas. Okey, isim yang pertama ni mestilah berbaris atas tandanya ya. Okey. Macam tadi ni lah, talibah. Isim yang pertama baris atas. Isim yang robba, isim pertama berbaris atas. Okey, lagi contoh lain bil ya. Bil ya contohnya ya katibatai alkitab. Okey, ini adalah ada dimasukkan ya di isim yang pertama, dimasukkan ya di akhir. Okey, macam tadi ni dia tak masukkan ya lah, cuma ada tanda tanwin di sini. Okey, seterusnya ini saja hukum berkenaan al-munada al-mufrad dan al-munada al-mudhaf serta al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Okey, baiklah, kita akan masuk kepada latihan istakhrij al-munada, keluarkan al-munada. Okey, saya harap semua pelajar dapat buatlah, sebab macam mana kita nak cari al-munada. Okey, saya ingatkan semula, al-munada terletak selepas ayat seru. Apa tu ayat seru? Ayat seru adalah seperti ya, wahai. Okey, selepas wahai ataupun selepas perkataan ya, kita jumpa satu isim. Okey, ismu itulah akan dinamakan al-munada. Sebagai contoh yang pertama ni, okey, kita cari dulu mana ya. Okey, ya kita dah jumpa. Selepas ya ada waladi. Waladi ni adalah ismu kan. Waladi ni lah yang akan menjadi al-munada. Okey, contoh yang kedua. Okey, saya harap semua pelajar boleh cari selepas perkataan ya adalah apa, itulah yang akan menjadi al-munada. Sama juga cara yang ketiga. Okey, saya harap semua pelajar memahamilah penerangan saya berkenaan al-munada. Baiklah, saya harap semua pelajar rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasulullah, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.